Indonesia ni memang tak putus-putus membuatkan aku terpukau. Mungkin disebabkan pulau-pulau Indonesia ni terletak di atas lingkaran api Pasifik, landscape dia jadi begitu unik. Dan aku sebenarnya banyak belajar pasal orang kita sendiri dekat sini, kerana kita semuanya serumpun. Satu bangsa besar yang memiliki bahasa, tradisi dan budaya yang sama, tapi terpisah oleh laut dan sempadan negara. Sepanjang pengembaraan aku di Pulau Sumatera, orang-orang yang aku jumpa semuanya peramah. Terasa macam berjumpa dengan keluarga sendiri yang dah lama terpisah di tanah seberang. Perlahan-lahan aku tengok perubahan dari bangsa Batak di Sumatera Utara ke bangsa Minangkabau di bahagian Sumatera Barat. Lepas lebih seminggu aku duduk di Danau Toba, barulah aku perlahan-lahan meninggalkan tempat yang bagi aku begitu memukau ni. Dari tempat aku duduk di Kampung Tuk-Tuk di Pulau Samosir, aku ambil feri untuk ke Parapat. Banyak guest house cantik-cantik dekat sini dengan desain rumah Batak yang begitu unik. Parapat adalah poin terakhir aku dekat Danau Toba ni. Bandar kecil ni agak busy pasal ada port ferry untuk ke Pulau Samosir, jadi agak ramai pelancong dekat sini. Dari Bandar Parapat ni, aku mula bergerak dengan seorang supir yang dah biasa bawa orang-orang Malaysia. Senang bila ada private supir dekat sini, boleh berhenti dekat mana-mana. First stop aku berhenti dekat satu kawasan bukit tak jauh dari Parapat untuk tengok view Bandar Parapat ni dari atas bukit. Alang-alang kali ni dapat travel dengan supir, banyak kali pula aku berhenti untuk ambil gambar di sepanjang perjalanan aku. Banyak tempat cantik dekat sini. Sebenarnya, banyak tempat turistik dekat sini, tapi tak berapa famous di kalangan pelancong luar. Yang ramai cumalah pelancong tempatan. Tapi boleh nampak Indonesia sekarang ni dah mula membangunkan industri pelancongan diorang dengan serius. Dah banyak aku tengok tempat-tempat glamping yang menarik dekat sini, dan view dari sini pun memang cantik, terutamanya di waktu pagi, pasal altitude dekat sini pun dah lebih kurang 1,300 meter dari paras laut. Dalam perjalanan aku perlahan-lahan turun ke Sumatera Barat dari Danau Toba, aku berhenti di Kampung Tarutong untuk makan tengah hari. Dekat belakang kedai makan ni ada kolam air panas yang bersaiz agak besar, iaitu kolam air panas Sipolohon. Suhu air dekat sini adalah sekitar 40 hingga ke 70 darjah Celsius. Kalau masa aku dekat Kyrgyz dulu, kolam air panas macam ni memang terkenal sebagai tempat untuk menyembuhkan macam-macam jenis penyakit, terutamanya penyakit kulit. Tengok landscape dekat sini mengingatkan aku dengan Pamukkale di Turki, dan tempat ni memang diberi gelaran sebagai Pamukkale of Sumatra. Satu yang menarik bagi aku tentang kolam air panas macam ni adalah tanah dia begitu berwarna-warni, begitu unik, dah macam dekat satu planet yang lain. Menurut supir aku ni, Bandar Tarutong ni selalu kena gempa bumi. Kali terakhir sekali cumalah setahun yang lalu dengan skala 4.2 magnitude. Banyak juga rumah-rumah dan gereja-gereja dekat sini hancur disebabkan gempa tu. Dan baru-baru ni, kolam air panas ni tiba-tiba kering. Jadi penduduk tempatan dekat sini jadi takut kerana ia menandakan yang gunung berapi dekat sini akan meletus tak lama lagi. Perjalanan dekat Sumatera ni sebenarnya agak mencabar.
dari Bandar Parapat di Danau Toba hinggalah ke Bukit Tinggi di Sumatera Barat. Jarak dia lebih kurang macam dari Johor Bahru nak ke Ipoh je, dalam 500 km. Tapi perjalanan dia mengambil masa lebih kurang 15 jam dalam kereta. Memang memenatkan. Aku selalu tanya supir aku kalau dia perlu berehat kerana perjalanan yang amat panjang. Perjalanan agak sesak di sepanjang perjalanan kita orang dekat sini, pasal memang lalu kawasan-kawasan kampung, jadi tak boleh nak bawa laju. Tapi satu yang pasti, pemandangan dekat sini memang mengasyikkan. Walaupun aku cuma tengok pemandangan dari tingkap kereta, tapi aku selalu membayangkan kalau aku mengayuh di sepanjang jalan di sini, memang aku akan kayuh perlahan-lahan, terutamanya bila dah masuk waktu senja dengan cahaya kuning keemasan macam ni. Kebanyakan pemandangan di sepanjang perjalanan aku ke arah Sumatera Barat ni adalah sawah padi yang berlatar belakangkan Bukit Bukau dan Gunung Ganang. Aku selalu berhenti dekat tepi jalan untuk mengamati pemandangan yang macam sebuah lukisan ni. Lepas lebih kurang 15 jam berada dalam kereta, kita orang akhirnya sampai di Bukit Tinggi. Lepas tengah malam, dalam pukul 2 pagi juga baru sampai. Pada hari berikutnya, barulah aku mula explore Bukit Tinggi ni. Dan aku agak terkejut juga bila tengok bandar ni, pasal dah lain dah keadaan dekat sini sekarang berbanding masa pertama kali masa aku datang ke sini pada tahun 2009, hampir 15 tahun yang lalu. Aku rasa kerajaan Indonesia ni banyak buat perubahan untuk pembangunan tourism diorang dekat sini. Memang banyak improvement dibandingkan dengan kali pertama masa aku dekat sini dulu. Aku tak lama dekat sini. Aku cuma singgah kejap je untuk cari ATM machine dekat sini. Jadi aku cuma melawat kawasan Jam Gadang je dekat sini, yang memang dah jadi center of attraction untuk bandar ni. Bukit Tinggi ni sebenarnya agak famous di kalangan pelancong luar kerana ada banyak tempat nature yang menarik dekat sini, termasuklah Gunung Singgalang dan Gunung Merapi yang nampak very prominent dari Jam Gadang dekat Bukit Tinggi ni. Destinasi aku sebenarnya adalah Lembah Harau di Payakumbuh. Tapi alang-alang dah dekat, supir aku pun bawa aku singgah di kawasan air terjun Lebah Anai, antara destinasi pelancongan yang famous di kalangan orang tempatan. Ada banyak resort dan tempat makan dekat sini dan dia tak jauh dari Kota Padang, lebih kurang 60 km je, dan cuma sejam drive dari Bukit Tinggi. Jadi memang sentiasa padat tempat ni. Aku rasa sebenarnya aku lagi banyak belajar pasal Malaysia sendiri masa aku dekat Indonesia ni. Dulu aku selalu terfikir macam mana dialek orang Negeri Sembilan betul-betul lain dari jiran-jiran dia seperti Melaka, Johor semua tu. Dan masa zaman aku selalu backpack ke Indonesia sorang-sorang masa aku muda-muda dulu, baru aku tahu pasal asal-usul orang Minang ni. Aku teringat lagi masa aku berdiri di depan Jam Gadang lepas sembahyang Jumaat di Bukit Tinggi. Aku terasa suasana dia macam aku berada dekat Rembau ataupun dekat Kuala Pilah. Dan sebenarnya, banyak lagi persoalan yang aku selalu terfikir tentang orang kita sendiri terjawab masa aku mengembara di Indonesia. Satu yang aku kagum tentang saudara kita dari seberang ni, budaya dekat sini masih kuat. Boleh nampak culture dekat sini masih lagi jelas membara, menerangi kehidupan diorang sekarang.
satu inspirasi untuk kita. Dari tempat terakhir aku dekat Padang Panjang, kita orang mengambil masa lebih kurang lagi 2 jam untuk sampai ke Pekan Payakumbuh. Dari sini, ada banyak tempat-tempat yang menarik untuk dilawati dan salah satunya adalah Kelok 9 ni. Dia cuma jambatan biasa, tapi aku suka tengok view dekat sini, terutamanya masa sunset yang berlatar belakangkan Bukit Bukau. Aku akhirnya sampai ke destinasi aku, iaitu Lembah Harau. Sawah padi terbentang luas di sepanjang jalan dari Payakumbuh hinggalah ke Lembah Harau ni. Berlatar belakangkan tebing-tebing granit, nampak very spectacular. Kebanyakan orang-orang kampung dekat sini adalah orang-orang Minangkabau. Dan daya tarikan yang prominent dekat sini adalah tebing-tebing granit ni yang mempunyai ketinggian antara 100 hingga ke 300 meter dan ada banyak air terjun dekat tebing-tebing dekat sini. Dan satu lagi yang membuatkan tempat ni nampak unik adalah homestay dekat sini yang mempunyai desain rumah-rumah Minangkabau yang bagi aku nampak begitu unik dan menonjol. The moment bila aku sampai tempat ni, terus aku dah tahu yang aku akan duduk lama sikit dekat sini. Aku akan explore lembah ni perlahan-lahan. Dekat Lembah Harau ni, aku duduk dekat Abdi Homestay. Aku pilih duduk dekat sini pasal desain rumah ni agak unik dan betul-betul di bawah salah satu tebing dekat sini yang ada waterfall kecil ni. Aku tu jumpa homestay ni secara kebetulan masa aku sampai dekat sini. Tapi aku rasa homestay ni sebenarnya memang famous di kalangan pelancong luar, terutamanya daripada Perancis. Kerana semua western tourist yang aku jumpa dekat homestay ni adalah orang Perancis. Macam-macam cara untuk kita explore tempat ni. Boleh naik motor, beca ataupun basikal. Selalunya aku jalan kaki je. Tapi kadang-kadang bila aku dapat motor, aku akan cuba explore dekat ceruk-ceruk kampung dekat sini. Salah satu sebab aku suka duduk lama sikit dekat sesebuah tempat tu adalah supaya aku dapat berkawan dengan orang-orang lokal dekat situ. Yang aku perasan, kalau aku duduk tempat tu sehari dua, aku masih lagi dilayan sebagai seorang turis. Tapi bila aku duduk lama sikit dan jumpa orang yang sama tu berkali-kali, layanan tu dah mula menjadi lain. Conversation kita orang tu dah mula lagi mendalam, dah mula menjadi lebih personal. Dari situ, aku akan lebih mengenal dan memahami, dan persahabatan kita orang ni selalunya akan berkekalan. Sampai ke hari ni, aku masih lagi keep in touch dengan orang-orang yang pernah aku jumpa dari serata dunia dan selalu bertanyakan khabar masing-masing. Bagi aku, ini adalah satu elemen yang paling penting dalam mengembara, untuk berkawan. Lagipun, salah satu tujuan utama aku mengembara adalah untuk membuka minda aku seluas-luasnya. Jadi bila kita berkawan dengan orang luar, minda kita akan terbuka kepada perspektif yang baru. Dari situ kita akan lebih memahami dan pintu-pintu untuk idea yang baru akan lebih mudah terbuka. Maksud aku, tak semestinya kita kena menerima semuanya bulat-bulat, tapi exposure tu yang penting. Sama ada kita nak terima ke tak, itulah gunanya kebijaksanaan kita untuk membuat penilaian.
Berhari-hari aku duduk di lembah harau ni. Kadang-kadang je aku pakai motor untuk pergi jauh sikit. Tapi selalunya, aku banyak berjalan di sekitar kawasan kebun dan sawah yang luas terbentang di sini. Beramah mesra dengan orang-orang kampung dekat sini. Bila hari-hari pandang view yang cantik dan luas macam ni, hari-hari pandang benda-benda hijau ni, aku perasan dia boleh affect mood kita. Aku jadi macam lagi tenang dekat sini. Setakat ni, dah dekat nak masuk sebulan aku berada di bumi Indonesia ni. Aku dah mula rasa makin selesa dekat sini dan makin faham dengan negara tetangga kita ni. Tapi pada masa yang sama, aku rasa macam aku perlukan lagi banyak masa untuk explore tanah Indonesia ni. Lagi banyak aku observe dan experience, lagi banyak aku rasa yang patut aku explore. Benda ni memang takkan habis-habis. Sama macam kita pergi berlayar dekat laut. Lagi jauh kita berlayar, lagi kita sedar yang kita cuma tengok permukaan laut tu je. Dan apa yang ada di dalam laut tu sendiri adalah satu misteri yang takkan sempat kita bongkar semua dalam jangka hayat kita yang terlalu singkat ni. Macam itulah perasaan aku sepanjang aku mengembara di bumi Indonesia ni. Aku cuma experience setitik air je dari lautan yang luas. Macam yang aku selalu experience dalam pengembaraan aku yang lepas-lepas. Rahsia alam ni memang takkan dapat kita rasai semuanya. Tapi apa-apa pun, aku rasa begitu bertuah dan bersyukur kerana sekurang-kurangnya aku diberi peluang untuk experience setitik air dari lautan yang luas tu. Mengembara di bumi Indonesia ni menolong aku untuk memahami negara aku sendiri, memahami orang aku sendiri. Kerana kadang-kadang kita akan nampak keadaan rumah kita dari satu sudut yang tidak disangka-sangka. Bila kita pergi ke rumah jiran kita dan melihat keadaan rumah kita tu dari halaman rumah jiran kita.